Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan segala hormatnya, Muhammad Yamin bin Muzaffar Ramzuan nombor metrik 2201-385 akan membentangkan topik penyeragaman undang-undang syariah di Malaysia, isu dan juga cabaran. Jadi sebagai isi kandungannya, saya akan membentangkan tentang pendahuluan iaitu perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, jadual ke-9 senarai kedua perkara 1 Perlembagaan Persekutuan, dan saya akan memberikan sedikit pencerahan mengenai fasal 2 perkara 74 Perlembagaan Persekutuan dan juga sedikit penerangan tentang Dewan Undangan Negeri. Dan saya juga turut akan membentangkan peranan kerajaan dalam menyeragamkan undang-undang melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan juga Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia iaitu MKI, dan di akhir pembentangan saya akan membuat sedikit kesimpulan. Jadi sebagai satu pendahuluan, menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi penyeragaman undang-undang syariah antara negeri-negeri di Malaysia masih tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita juga menyedari bahawa terdapatnya kekangan atau halangan kerana pembahagian kuasa persekutuan dan negeri sebagaimana telah dinyatakan di dalam jadual ke-9 senarai kedua perkara 1 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi kita sebenarnya telah berjaya menyeragamkan enakmen tata cara mal Mahkamah Syariah, enakmen tata cara jenayah Mahkamah Syariah dan enakmen keterangan Mahkamah Syariah, sekaligus membuktikan adanya ruang, wujudnya ruang untuk menyeragamkan undang-undang syariah secara keseluruhan di antara negeri-negeri di Malaysia. Jadi sedikit pencerahan mengenai fasa 2 perkara 74 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Badan Perundangan Sesuatu Negeri boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai negeri iaitu senarai kedua yang dinyatakan dalam jadual ke-9. Jadi perkara yang berkaitan dengan hal ahwal Islam dinyatakan satu persatu dalam butiran 1 senarai kedua jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kuasa untuk menggubal undang-undang bagi mentadbir dan mengawal selia semua perkara yang berkaitan adalah terletak pada Dewan Undangan Negeri di setiap negeri masing-masing. Jadi dalam erti kata lain, badan yang mempunyai bidang kuasa untuk menggubal undang-undang syariah ialah Dewan Undangan Negeri di setiap negeri yang mana akan menyebabkan berlakunya perbezaan bagi setiap negeri tersebut. Sebelum suatu rang undang-undang syariah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri tertentu, ia akan dibincangkan dan diperhalusi terlebih dahulu di peringkat Majlis Agama Islam Negeri yang akan memutuskan perkara dasar berkaitan dengan undang-undang yang hendak digubal. Jadi Majlis Agama Islam Negeri akan mengambil kira wakil atau situasi semasa di negeri yang berkenaan sebelum menentukan perkara-perkara dasar tersebut. Jadi keputusan dasar perundangan yang berbeza sudah tentu akan menghasilkan perundangan undang-undang yang berbeza kerana undang-undang itu sifatnya perlu dinamik dan progresif agar ia terus kekal relevan mengikut peredaran masa dan wakil setempat. Walaupun usaha untuk menyeragamkan undang-undang syariah itu sepenuhnya bukanlah suatu perkara yang mudah, kerajaan akan terus berusaha sedaya upaya untuk sekurang-kurangnya mengurangkan ketidakseragaman tersebut. Jadi apakah peranan JAKI dan MKI dalam membantu kerajaan untuk menyeragamkan undang-undang syariah ini? Jadi JAKIM yang merupakan naungan di bawah MKI turut berperanan menyelaraskan dan menyeragamkan undang-undang syariah di negeri-negeri maupun di Malaysia secara keseluruhannya. JAKIM dengan kerjasama pelbagai pihak di peringkat negeri berjaya menyeragamkan 5 undang-undang syariah utama iaitu Undang-Undang Pentadbiran, Undang-Undang Keluarga, Undang-Undang Jenayah, Undang-Undang Tata Cara Mal dan Undang-Undang Keterangan. Meskipun terdapat perbezaan dari sudut undang-undang syariah di negeri-negeri, namun adalah ditegaskan bahawa tidak semua undang-undang itu berbeza dan tidak seragam. Sebahagian besar telah berjaya diseragamkan oleh kerajaan. Jadi JAKIM turut membentangkan cadangan untuk menyeragamkan undang-undang syariah melalui Majlis Dialog Undang-Undang dan Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas negeri-negeri. Jadi cadangan tersebut telah dibentangkan di dalam mesyuarat MKI yang mana telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Namun adalah ditegaskan Akta 355 iaitu RU 355 masih tidak dapat dilaksanakan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan bidang kuasa membicara dan bidang kuasa menghukum Mahkamah Syariah. Jadi JAKIM juga turut giat dalam melaksanakan usaha-usaha untuk memberikan penerangan kepada negeri-negeri berkenaan peruntukan Akta Profesi Keguaman Syar'i, wilayah-wilayah Persekutuan Akta 814
sebagai salah satu inisiatif untuk membantu dalam menggubal Undang-Undang Profession Guaman Syar'i yang seragam dengan menjadikan Akta 814 tersebut sebagai satu panduan dan juga satu rujukan. Jadi pada Disember 2020 baru ini, satu undang-undang wakaf wilayah persekutuan RUU Wakaf telah dibentangkan oleh JAKIM kepada negeri-negeri dan ia telah digubal setelah mengambil kira maklum balas daripada negeri-negeri. Jadi kerajaan berharap agar negeri-negeri dapat menjadikan RUU Wakaf ini sebagai satu undang-undang model dalam mengubal undang-undang wakaf yang seragam di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Jadi JAKIM juga berusaha dan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia agar dapat diselaraskan dan diseragamkan demi untuk kepentingan keadilan. Jadi sebagai satu kesimpulan adalah tidak dapat dinafikan wujudnya pelbagai isu dan cabaran dalam menyeragamkan undang-undang syariah di Malaysia. Kurang pendapat yang berbeza di kalangan sultan bagi setiap-setiap negeri di Malaysia. Namun kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar dalam menyeragamkan undang-undang syariah di negara ini bagi mengelakkan berlakunya salah faham atau konflik dan juga kekeliruan di kalangan umat Islam khususnya dan melicingkan serta memperkemaskan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.